Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwani binti Mak Zawi. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk Kesan Sukarrealisme di Malaysia, CTU 552 daripada kelas IM05. Ini adalah ahli kumpulan saya. Yang pertama kita ada Natasha Alia, yang kedua kita ada Nur Ifana Jiha, yang ketiga ada saya iaitu Nur Syazwani dan yang terakhir kita ada Nurul Madiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifana Jiha binti Tajul Zainal Arnin 2022659854. Yang pertama adalah pengenalan. Sekularisme yang juga dikenali sebagai Al-Ilmaniyah dalam bahasa Arab merupakan salah satu konsep yang membezakan antara urusan agama dengan aspek kehidupan dunia yang lain seperti politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Istilah sekularisme dicipta oleh seorang penulis terkemuka iaitu George Holyoake di United Kingdom pada tahun 1846 dan telah ditafsirkan dalam beberapa cara termasuk kepercayaan bahawa agama tidak mendapat tempat dalam kehidupan sosial, sistem politik yang menolak semua bentuk kepercayaan agama dan sekularisme adalah falsafah yang menolak semua agama dalam masyarakat. Menurut kefahaman Arab, Al-Ilmaniyah adalah muslihat yang hanya akan menyesatkan di sebalik slogan ilmu. Sekularisme menzahirkan dirinya dalam pelbagai cara. Contohnya, simbol dan institusi agama yang sebelum ini diterima baik oleh masyarakat kini telah hilang pengaruh dan kedaulatan. Okey, seterusnya adalah objektif kajian. Terdapat beberapa objektif atau tujuan yang diketengahkan dalam kajian ini adalah untuk dinyatakan atau disebarkan di kalangan pembaca. Kajian ini dirasakan perlu untuk menambah ilmu pengetahuan kami tentang Islam dan sekularisme pada masa kini. Ia juga dapat memperolehi pendedahan yang luas iaitu mengenali dan memahami asal-usul Islam dan sekularisme. Untuk mengenali cabaran yang dihadapi masyarakat Islam dalam mendepani pengaruh dan ideologi sekularisme yang telah semakin berkembang dan meluas di negara-negara Islam masa kini, dijadikan teladan dan iktibar malah menyedarkan kita betapa besarnya isu-isu agama dan sekularisme dalam negara kita. Kajian literatur. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah dan kemunculan sekularisme di Barat, ciri-ciri sekularisme, kaedah penyebaran sekularisme, kesan-kesan sekularisme di Malaysia dari pelbagai aspek dan cara-cara untuk mengatasi sekularisme. Rujukan yang kami telah gunakan untuk kajian ini adalah yang bertajuk Isu-isu Agama dan Sekularisme dalam Ruang Sosiopolitik di Malaysia oleh Azmi Aziz. Dan rujukan lain yang kami gunakan adalah sekularisme, faktor penyebaran dan langkah untuk mengatasinya dari sudut pandang Islam yang ditulis oleh Muhammad Yusri bin Ibrahim. Seterusnya, sejarah kemunculan sekularisme. Yang pertama kita ada teori ini wujud daripada agama Kristian golongan gereja. Pergolakan yang terjadi di gereja adalah salah satu faktor yang amat penting telah membawa sekularisme di dunia barat. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa sekularisme adalah suatu fahaman yang menjauhi nilai-nilai agama dari segala aspek kehidupan dengan mengkaji pergolakan yang terjadi di gereja-gereja Kristian di dunia barat. Dapatlah dikatakan sebab inilah yang membawa kepada timbulnya sekularisme. Sebelum abad ke-16, gereja merupakan satu institusi agama yang amat dihormati di kalangan masyarakat Kristian. Segala peraturan yang dikeluarkan oleh pihak gereja akan dihormati di kalangan masyarakat Kristian. Undangan gereja berada di bawah pengaruh dan kekuasaan Paus dan Majlis Agung. Golongan gereja dianggap sebagai golongan yang paling mulia di dalam masyarakat. Keadaan ini telah berubah sama sekali menjelang abad 16 Masihi. Sikap golongan gereja telah berubah dan penyelewangan telah berluasa dengan ketara sekali sehingga telah menjatuhkan maruah golongan gereja di kalangan masyarakat umum Kristian. Yang kedua kita ada kemerosotan institusi gereja pada permulaan abad ke-16. Pada abad 16 Masihi, perkembangan teknologi khususnya teknologi binaan dan proses pembangunan masyarakat telah berkembang pesat. Perkembangan ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap kelahiran sekularisme di kalangan masyarakat Kristian di dunia barat pada masa itu. Masyarakat barat di waktu itu telah mula berlumba-lumba mengejar harta kekayaan dan serentak dengan itu mereka telah melupakan nilai-nilai agama Kristian sedikit demi sedikit.
Keadaan ini tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam, malah golongan gereja juga turut dipengaruhi sehingga mereka melupakan tanggungjawab agama. Yang ketiga, perkembangan ekonomi yang pesat. Robert Ingham mengatakan bahawa sikap perekonomian masyarakat Eropah yang materialistik yang diwarisi turun-temurun dan sebati dengan kehidupan mereka adalah salah satu faktor penting yang menyebabkan lahirnya sekularisme di Barat. Sikap ini terus mendapat rangsangan dari kebangkitan ekonomi yang pesat menyebabkan masyarakat dunia Barat mengenepikan nilai-nilai agama mereka. Seluruh masyarakat Kristian dari berbagai lapisan termasuklah golongan agama Kristian terus hanyut dalam arus perkembangan kemodenan ekonomi. Yang keempat, pengaruh ilmu falsafah moden. Perkembangan falsafah telah memberi kesan kepada seluruh masyarakat Kristian di dunia Barat, termasuklah golongan pendeta-pendeta agama. Penglibatan para paderi dan pandita Kristian dalam bidang falsafah telah menimbulkan pengabaian tugas di kalangan mereka terhadap urusan agama di gereja. Biara pembaruan dan perkembangan falsafah ternyata lebih menarik perhatian mereka. Di saat-saat perkembangan, pembaharuan dan pembangunan yang pesat di dunia Barat, suatu fahaman yang dikenali sebagai fahaman kapitalis telah muncul di dalam masyarakat. Perasaan mementingkan diri untuk mendapat keuntungan dan kebedaan meluap-luap di jiwa masyarakat dunia Barat di waktu itu. Yang terakhir, kekuasaan kuasa Gereja Katolik. Gereja Katolik merupakan satu kuasa yang berpengaruh dan amat kaya. Namun pihak gereja hanya menekankan ilmu yang berkaitan dengan keagamaan ilmu keakhiran sahaja. Pengaruh agama ini mencakupi pelbagai aspek kehidupan termasuklah menyediakan kemudahan pendidikan. Dengan itu, pihak gereja telah mengongkong rakyat jelata. Untuk slide yang seterusnya ialah tokoh sekularisme. Tokoh yang pertama ialah Mustafa Kemal Atatürk. Beliau merupakan presiden pertama Republik Turki pada 1923. Pembaharuan yang diinginkan oleh Mustafa Kemal ialah berdasarkan sekularisasi, westernisasi dan nasionalisme. Perubahan yang telah dilakukan ialah menghapuskan lembaga kesultanan dan jabatan khilafah. Kedua ialah madrasah ditutup dan bahasa Arab ditukar ke Latin. Dan yang ketiga ialah rakyat Turki wajib mempunyai nama belakang seperti orang Barat. Tokoh kedua sekularisme ialah Habib Bourguiba. Habib merupakan Presiden Tunisia pada tahun 1957 sehingga 1987. Habib menganggap bahawa Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang sering mengembara dan mendengar hikayat dongeng. Antara perubahan yang telah dibuat oleh beliau ialah bahasa Arab diganti kepada bahasa Perancis sebagai bahasa pergaulan. Selain itu, beliau menyuruh umatnya agar meninggalkan kewajipan berpuasa kerana menurutnya syariat berpuasa dianggap sebagai batu penghalang pertumbuhan ekonomi. Yang seterusnya adalah ciri-ciri sekularisme. Sekularisme melatih para pendukungnya agar mengenepikan hal-hal akhirat. Secara tidak langsung supaya mereka mencari kehidupan di dunia semata-mata. Urusan akhirat bagi mereka adalah perkara kedua yang akan difikirkan di akhirat nanti. Ciri yang kedua adalah sekularisme juga menampilkan ciri yang tidak tetap dan mutlak. Apa yang kita lihat sekarang adalah perundangan dan pemerintahan secara sekular ini tidak mempunyai teras yang tetap dan mutlak, malah sentiasa berubah-ubah mengikut kepentingan dan masa tanpa ada sebarang garis panduan yang tetap dan mutlak. Sebagai contoh, apa yang kita lihat sekarang, pandangan sekular terhadap pelakuan maksiat sentiasa berubah-ubah sejak abad yang ke-15 Masihi sehinggalah kini. Hal tersebut sudah menjadi hak individu yang tidak lagi menjadi kesalahan di Barat. Yang ketiga, sekularisme juga menampilkan cirinya iaitu bersifat kebebasan, kebahagiaan tanpa sepadan. Seseorang individu itu bebas melakukan apa sahaja untuk kepentingan dirinya dan demi kebahagiaan dirinya tanpa mengisahkan halal dan haram. Teori Machiavelli merupakan dasar yang dipegang oleh ideologi ini, iaitu ends justify the means, yang bermaksud matlamat menghalalkan cara penyebaran sekularisme, iaitu yang pertama adalah melalui pendidikan. Mereka menyekap pengajaran agama Islam secara material dan moral. Sekatan secara material ini dilakukan dengan membuka pintu seluas yang mungkin kepada pengajian yang jauh dari penekanan agama.
Pengajian sebegini akan dibantu dari kemudahan dan dari segi material. Malah, manakala pengajian agama pula akan disempitkan bantuan keuangan ataupun tidak dibantu langsung, sekata secara moral ialah dengan memperlekehkan golongan penuntut agama dan tuan guru mereka dengan membeza-bezakan guru-guru agama dan guru-guru saja lain dalam setiap keadaan atau satu perkara yang disengajakan. Kaedah penyebaran sekularisme yang kedua adalah melalui penulisan dan media massa, iaitu membuat tayangan-tayangan di televisyen, majalah dan media massa yang dapat menjatuhkan umat Islam. Melalui penulisan dan media massa ini adalah setiap perkataan atau tulisan yang baik akan menghasilkan perkara yang baik, manakala perkataan yang buruk pula akan menghasilkan perkara yang buruk. Realiti yang kita dapat lihat sekarang adalah melalui televisyen, radio, akhbar, majalah dan lain-lain media massa. Tidak banyak membantu perkembangan nilai-nilai murni. Malah, ia juga tidak membantu perkembangan minda dan pengamalan dengan akhlak Islam. Sekiranya ada pun, ianya hanyalah pemanis mulut dan pembuka bicara. Rancangan-rancangan televisyen yang menyiarkan perkara yang tidak sepatutnya untuk meruntuhkan akhlak umat Islam ini, terutamanya golongan muda-mudi. Kerana mereka ini sangat mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang baru. Media massa sepatutnya menjadi mimbar dakwah yang menyeru kepada kebaikan dan menyampaikan kebenaran, tetapi kini ini lebih kepada maksiat, medan fitnah dan ejen perosak sosial masyarakat. Yang terakhir adalah melalui undang-undang. Golongan sekular ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhkan Islam dari kuasa pemerintahan. Mereka akan memastikan agar undang-undang Islam ini tidak dirujuk walau dalam apa hal sekalipun, sehinggakan Islam ini kelihatan tinggal rangkanya sahaja. Ia berlaku di kebanyakan negara Islam. Di Turki contohnya, kita dapat lihat untuk menjauhkan manusia dari Islam, mereka berusaha mensekularkan undang-undang sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya undang-undang Turki menjadi sekular dan telerainya undang-undang khilafah Islam mulai tahun 1937, perlembagaan Turki. Antara kesan-kesan sekularisme yang pertama adalah pemikiran. Lemahnya pegangan Islam pada hati dan fikiran manusia menyebabkan timbulnya keraguan tentang kebenaran ajaran agama serta kepastian syurga dan neraka, hari kiamat dan keadilan Allah pada hari kiamat. Ini telah menyebabkan umat Islam di sini menjadi tidak pasti tentang kepercayaan mereka dan bukannya bergantung kepada ajaran dan amalan agama tradisional, malah mereka semakin terpengaruh dengan aliran barat. Menganggap agama hanya tentang ritual, sukar untuk mentafsir suasana sedemikian kerana kita melihat upacara keagamaan seperti ceramah sangat dikawal, tetapi pada masa yang sama, di luar aktiviti tersebut, nilai-nilai Islam tidak lagi dipatuhi. Dalam soal perkahwinan, misalnya, terdapat peraturan dan syarat ketat yang dipatuhi, walaupun pergaulan bebas tidak diambil kira. Sebaliknya, dikendalikan mengikut hukum syarak. Inilah cara berfikir masyarakat hari ini yang semakin sebati dengan dunia sekular. Aliran sekular adalah tanda kemerosotan adab yang mengakibatkan hilangnya disiplin moral, rohani dan jasmani. Ini menyebabkan orang ramai keliru dan tidak dapat mengawal kehidupan mereka dengan betul, membawa kepada kezaliman dalam semua bidang kehidupan. Banyak contoh sekularisme menyusup masuk ke dalam pemikiran umat Islam di Malaysia. Sehingga kini, sekularisme dilihat sebagai bahagian penting dalam membimbing kehidupan manusia dan mewujudkan tamadun yang selari mengikut kehendaknya. Hal ini menegaskan bahawa walaupun Malaysia mengamalkan sekularisme dalam pemerintahannya, terdapat pelbagai usaha yang serius untuk mengembangkan ajaran Islam oleh pemimpin dan masyarakat hari ini. Justru adalah penting pemikir dan pemimpin serta masyarakat berganding bahu menyekat dan menghapuskan idea-idea sekular daripada terus menyokong tamadun kita agar generasi kini dan akan datang tidak mendapat kesan buruk akibat kelalaian kita. Kesan-kesan sekularisme dari aspek sosial ialah yang pertama adalah keruntuhan moral dan akhlak berleluasa. Kesan dari segi sosial ialah keruntuhan moral dan akhlak berleluasa ini adalah gejala-gejala seperti dadah, arak dan sebagainya yang semakin berleluasa peningkatannya. Selain itu adalah perubahan perwatakan individu dari segi
berfikir, bertindak, gaya hidup. Seperti yang kita lihat sekarang ini, gaya hidup sekarang yang bebas dari segi aspek pakaian yang meniru gaya barat dan pergaulan bebas sudah menjadi norma yang tidak lagi salah. Berpasangan sudah merupakan tuntutan semasa, malah berpelukan juga sudah menjadi lumrah pandangan kita di mana-mana. Gambaran perbuatan mereka ini menunjukkan bentuk pemikiran mereka yang kian dipisahkan daripada aspek keislaman dan mempengaruhi budaya-budaya barat. Selain itu pula, menimbulkan rasa keraguan terhadap Rasul, para malaikat, hari kiamat dan Al-Quran, serta pembalasan qada dan qadar, mencemooh dan menghina hukum dan Al-Quran. Umpamanya, kes Ratu Cantik yang ditangkap. Ramai tokoh-tokoh negara cuba memperkatakannya menerusi kacamata sekular sehingga menghina ulama yang menjatuhkan hukuman tersebut yang didakwa sebagai generasi yang berpandangan kolot dan ketinggalan zaman. Sedangkan itu adalah hukum yang ditentukan oleh Al-Quran. Kesan-kesan sukarelarisme di dalam segi politik. Yang pertama, kita ada kuasa yang telah diamanahkan oleh Allah disalahgunakan kepada pihak tertentu. Yang kedua, kita ada konsep kebebasan. Yang ketiga, kita ada penguasaan rasionaliti dalam pemikiran dan mengakibatkan pemisahan kuasa negara dan agama. Keempat, kita ada idea pluralistik. Yang terakhir, hak berkecuali. Sukarelarisme adalah strategi pemodenan yang mengubah suai sistem politik, cara masyarakat berinteraksi antara satu sama lain dan hubungan pemerintah dan yang diperintah. Bagi merealisasikan agenda sekular, kerajaan agama yang berwibawa dan ahli agama yang memiliki kuasa politik dan pentadbiran negara mesti disingkirkan daripada proses pemodenan. Walau bagaimanapun, matlamat awal ini adalah untuk mewujudkan imej dan perspektif yang positif dalam masyarakat supaya politik dan tadbir urus demokrasi dianggap mempunyai hak yang sama seperti parlimen. Politik sekular yang mula-mula dilaksanakan untuk mengelakkan campur tangan gereja dan tekanan daripada penganut agama lain dalam pengurusan pentadbiran telah berkembang menjadi kecerundungan yang memusuhi semua agama. Penguasaan rasionaliti dalam pemikiran dan mengakibatkan pemisahan kuasa negara dan agama. Ungkapan sukarelarisme kemudiannya digunakan untuk menggambarkan masyarakat dan budaya yang bercerai dari institusi agama dan kerohanian. Pada masa ini, pembangunan dilihat sebagai terancam oleh agama dan pandangan peribadi atau kumpulan. Konsep kebebasan membolehkan masyarakat mengamalkan mana-mana agama yang mereka pilih, selagi ia melakukannya dalam batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan dasar negara. Negara tidak boleh menekankan tuntutan atau pendapat sesuatu agama terhadap agama lain. Menurut prinsip kedua, persamaan iaitu idea pluralistik yang menyamakan semua agama dan kepercayaan. Yang ketiga ialah hak berkecuali yang mengisytiharkan bahawa dalam pentadbiran negara maupun politik tidak akan mengutamakan agama daripada bukan agama. Anggapan ini menyokong pemisahan tadbir urus awam yang diperlukan oleh sukarelarisme daripada kepercayaan agama. Slide seterusnya ialah kesan sekularisme dari segi ekonomi. Kesan dari segi ekonomi ialah lahirnya dua bentuk sistem ekonomi yang bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata, iaitu sistem kapitalisme dan sistem ekonomi sosialis. Selain itu, arak dan judi masih terus dibiarkan dan diluluskan permitnya dalam aspek pelaburan dan perniagaan. Selain daripada itu juga, sistem perbankan berasaskan riba tetap digunakan walaupun berbeza dengan sistem perbankan Islam. Segi aspek pendidikan pula adalah kesan ialah corak sistem pendidikan yang lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengambil kira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral. Di samping itu pula, aliran pendidikan Islam semakin dipandang sepi dan mendesak masyarakat mengutamakan disiplin-disiplin lain yang tidak diajar mengikut perspektif Islam. Malah, pengajian-pengajian subjek umum di sekolah digubal menggunakan idea-idea barat yang tidak disepadukan dengan pemikiran Islam. Hanya pendidikan Islam sahaja yang digubal oleh panel yang merujuk kepada pandangan Islam dan rujukan-rujukan yang mutabar. Tambahan, sistem dualisme yang menjadikan akademik dan kerohanian dalam dua aliran berbeza terbentuk setelah ilmu disekularisasikan. Di negara Islam iaitu bercorak agama yang terpisah lokasi
di sekolah dan pondok dan dari segi pengajian sekular yang di institusi hak milik kerajaan. Slide seterusnya ialah kesan dari segi perundangan. Dari segi perundangan, undang-undang Islam tidak diikuti sepenuhnya. Umat Islam hari ini lebih terbuka untuk tidak bersetuju dengan hukum Islam dan lebih menerima sistem perundangan Inggeris. Selain itu, kesan daripada serangan ideologi sekular di kalangan umat Islam di Malaysia telah mewujudkan dua jenis mahkamah, iaitu mahkamah biasa dan mahkamah syariah. Antara cara-cara mengatasi isu sekularisme ini adalah ulama Islam perlulah mengadakan kelas-kelas pengajian agama dan berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah, katalog. Pihak kerajaan atau NGO perlu mengadakan ceramah motivasi untuk semua umat Islam mahupun agama lain tanpa mengira darjat, bangsa, umur dan sebagainya. Ceramah-ceramah ini seharusnya bertujuan membantu umat Islam mempelajari lebih lanjut tentang Islam dan gaya hidupnya yang sebenar dan menggalakkan mereka meninggalkan kegemilangan tamadun barat yang dikatakan membawa kemajuan dan kemodenan. Umat Islam juga hendaklah meninggalkan sikap mengagung-agungkan ketamadunan barat yang dikatakan membawa kemajuan dan kemodenan. Pihak berkuasa mestilah mengharamkan segala media yang boleh merosakkan nilai murni masyarakat Malaysia. Isu sekularisme boleh diperangi melalui pelbagai cara dari semua perspektif dan peranan yang dimainkan oleh semua pihak. Namun, kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk memartabatkan masyarakat Malaysia dengan mengikut undang-undang syariah. Slide yang seterusnya ialah isu semasa. Pemilihan umum ke-14 pada 9 Mei telah mengubah lanskap politik di Malaysia. Hasil pemilihan tersebut melihat keberhasilan koalisi Pakatan Harapan iaitu PH dalam mengarahkan pemerintahan Putrajaya. Kejayaan ini diikuti dengan komitmen PH untuk memenuhi janji-janji dalam manifesto yang disampaikan kepada masyarakat. Dalam konteks PH, tujuannya adalah membawa sesuatu yang berbeza dari pemerintahan sebelumnya. Menariknya, isu Islam dan Melayu mulai disuarakan kembali setelah parti DAP masuk dalam koalisi. Orang-orang curiga terhadap DAP yang dikatakan cukup keras terhadap polisi Islam. DAP percaya bahawa Malaysia adalah negara sekular, bukan negara Islam. Artikel ini membahaskan argumentasi apakah Malaysia adalah negara Islam atau negara sekular. Isu pertama yang diperdebatkan adalah Islam dalam konstitusi Malaysia. Dalam kurun waktu lebih 60 tahun, begitu banyak isu tentang Islam dalam konstitusi Malaysia yang dibahas, termasuk soal negara Islam, kebebasan beragama dan sebagainya. Semua ketentuan Islam dalam konstitusi Malaysia terdampak menekan atau meredaksi apa yang diklaim sekular di negara ini. Di samping itu, Piagam Madinah merupakan sumber perdebatan dalam Islam. Secara ilmiah dapat dikatakan bahawa negara sekular adalah negara yang tidak memberikan apa-apa pengakuan terhadap agama dalam bentuk apapun. Konstitusi federal sendiri tidak menyebutkan istilah sekular. Tetapi pertanyaan sekular tidak berakhir di situ kerana dokumen dikonsultasikan. Ungkapan sekular hanya ada dalam buku putih yang membuat pernyataan tentang posisi Islam. Jawatan mufti, kadi, hakim, mahkamah syariah dan lain-lain yang dilantik atas dasar agama menolak sifat sekular negara ini. Begitu juga dengan perlembagaan yang menjamin kebebasan beragama yang luas kepada semua orang tanpa mengira kewarganegaraan atau kepercayaan agama. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada asalnya menggelar Malaysia sebagai negara sekular tetapi mengubah pandangannya pada 1984 dengan mengatakan bahawa Malaysia bukanlah negara sekular sepenuhnya. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, sekularisme merupakan satu agenda negara barat untuk menjatuhkan Islam melalui pengaruh fizikal dan mental. Sekularisme adalah bahaya kerana ia merosakkan akidah seseorang manusia. Di era ini, kita tidak boleh lari daripada pendidikan barat. Namun, kita mestilah masih mempertahankan dan memperkembangkan nilai-nilai murni yang telah diajar oleh agama Islam kepada kita. Sekian itu sahajalah daripada kumpulan 3. Terima kasih.